Wanita bukan sekadar perhiasan yang boleh diperlakukan sewenang-wenangnya. Hakikatnya, wanita ada hak dan juga harga diri yang perlu sentiasa dijaga dan dihargai. Assalamualaikum dan salam soleha. Inspirasi wanita kontemporari. Sering tampil dengan imej garang namun bersahaja menjadikan wanita berusia 56 tahun ini antara personaliti yang sering menjadi perhatian dan pilihan utama bagi menghiasi program-program realiti di kaca televisyen negara. Ketinggian ilmu serta pengalaman lebih 25 tahun di dalam industri seni suara telah menyebabkan personaliti inspirasi ini dikenali tidak hanya di kalangan penggiat seni, malah turut melayakkan beliau menjadi salah seorang dari penerima pingat jasa kebaktian PJK oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor atas khidmat baktinya kepada negara. Alhamdulillah, untuk segmen inspirasi pada kali ini saya rasa sangat-sangat bertuah kerana saya bersama dengan seorang tetamu yang sangat-sangat dihormati, seorang guru, subhanallah. Jadi saya perkenalkan Cikgu Siti Hajar Ismail. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Seorang guru vokal yang telah melahirkan ramai anak-anak seni dalam industri kita, subhanallah. Terima kasih kerana sudi luangkan masa bersama kami di Soleha. Ya, terima kasih juga kerana sudi menjemput saya lah dalam program ni. Dan saya sangat kagum dengan cikgu. Kita panggil cikgu. Masya Allah. Saya pun teringin juga walaupun saya tak menyanyi, tak belajar vokal. Tapi hari ini saya berpeluang untuk berjumpa dengan cikgu dan panggil cikgu. Subhanallah. Seorang guru yang berpengalaman lebih daripada 30 tahun. Jadi kita nak cikgu kongsikan sedikit. Okey, saya bermula kerjaya sebagai guru vokal lah. Orang panggil guru vokal dari tahun 1986. Dia bermula di bengkel orang cacat. Bengkel daya kelak, bengkel daya lah dipanggil masa tu, kebajikan masyarakat. So terus dan saya buat selalu orang kenal buat menyanyi lah kan. Kemudian saya buat terapi suara dan hari ini saya melangkah lagi kepada bidang vokal Al-Quran. Masya Allah. Itulah orang kata perjalanan yang cukup berkat. InsyaAllah, insyaAllah. Dan lagi satu yang saya sangat tertarik, macam mana boleh terlibat dalam terapi suara dan fokus kepada orang kurang upaya. Ya. Ramai orang tak tahu ya, sebab orang kata kalau belajar vokal orang akan kait dengan menyanyi. Sebenarnya kerja saya bukan ajar orang menyanyi. Kerja saya ialah melatih atau memperkenalkan bagaimana menghasilkan bunyi suara yang betul, yang baik, yang sempurna. Contoh macam tu. Ini semua percaturan Allah yang kita, pada saya dikira sebagai satu dipermudahkan urusan saya itu. Bila saya, kita kata saya jumpa satu buku, waktu itu nak cari buku susah, tapi terjumpa satu buku yang tentang vokal tapi bukan kerana menyanyi. Dipanggil voice disorder. Jadi bila saya baca, saya belik lah, kalau kata baca bukan baca, belik. Saya tengok dia punya exercise untuk memperbetulkan suara ini untuk orang yang ada masalah pertuturan atau masalah suara. Sama dengan exercise yang saya buat ketika mengajar orang menyanyi. Okey, maknanya teknik tu dengan teknik yang sama. Asasnya sama. Maknanya latihan-latihan yang saya kongsikan sebelum ni macam hissing, bubbling, semua sama. Okey, boleh tak kongsikan satu kisah seorang OKU mungkin yang daripada masalah pertuturan dan sehingga okey. Masya Allah kan, ini subhanallah, saya sebenarnya mempunyai seorang anak lelaki yang cacat pendengaran. Jadi kalau kita melihat dari sudut melihat itu dari sudut negatif, kita dah macam alah macam mana ni kan. Tapi saya dapat ilham yang ini mesti ada kaitan dengan kerja saya. Ya, menjadi cikgu vokal dan mendapat anak yang mempunyai masalah pendengaran. Jadi bila saya pergi terapi dengan doktor untuk anak saya, masa itu saya latih seperti orang biasa dan saya dapat tahu yang bila kita ada anak cacat pendengaran, kita kena hasilkan bunyi. Jangan jangan macam tu. Kena cakap sebenar. Sekadar mengguna bahasa isyarat saja. Jangan guna bahasa isyarat dan diam. Kena sebut macam nak minum, nak makan, kena sebut. Kena nampak pronunciation. Ya, kena nampak pergerakan mulut ni. Jadi masa kita belajar vokal pun kita punya pergerakan mulut ni penting untuk menyebut huruf-huruf dengan betul. Kan? Jadi betul. Dia bukan dengan betul.
Cakap-cakap macam ni, huruf tak boleh. Jadi sebut betul-betul. Masa anak saya umur 1 tahun, 2 tahun macam tu, kita rasa lamalah untuk dia mendapat, untuk dia bercakap. Tapi bila saya latih 1 hari, 2 hari, tanpa fikir bila nak dapat, bayangkan hari ni dia boleh cakap. Contoh dia pergi kedai, saya nak beli kicap. Dia dah boleh cakap walaupun dia tak boleh dengar. Okey. So saya latihlah. Kalau saya tanya ini apa? Ini apa dia? Baju. Macam baju. Okey. Kan? Benda-benda macam tu bertutur dengan orang kurang upaya, tak kira dari bidang dari jenis apa pun, mata kita kena berinteraksi dengan dia. Sedangkan dalam seni persembahan memang kita dilatih. Mata kita kan dalam bidang seni persembahan, mata kena berinteraksi, physical, body language. Jadi semua tu jadi membuat saya mencarilah. Mencari tu orang kata kenalah buat eksperimen, buat begitu begini. So yang paling menyeronokkan saya ialah bila saya kongsi ilmu vokal ni, bila anak saya yang cacat pendengaran itu boleh sebut huruf R dengan betul. Macam mana saya latih lidah dia untuk R tu kan. Jadi untuk orang yang ada masalah huruf R dalam menyanyian ataupun dalam mengaji, orang kata raw, dia ada cara tapi dia tak boleh sekelip mata, dia tak boleh harapkan jumpa saya sekali boleh. Jumpa sekali boleh tapi latihan tu kena berterusan. Tapi ramai orang yang datang jumpa sekali balik dah tak buat apa-apa. So memang tak akan jadilah sebab vokal ni perlu dilatih. Betul. Dan satu kejayaan tu perlulah disusuli dengan usaha. Ya, betul. Kesungguhan. InsyaAllah. Dan sekarang ni cikgu dalam bidang mengajar Al-Quran. Vokal Al-Quran. Saya membantu pembaca Al-Quran yang mengalami masalah nafas pendek, yang belajar taranum, contohnya dengan Ustazah Sarifah Kasif kan, belajar taranum tapi tak sampai dia punya suara korornya, jawab-jawab dia. Jadi itu tugas saya untuk membina suara tu. Masya-Allah, saya bolehlah lepas ni untuk bidang pengacaraan. InsyaAllah. InsyaAllah. Dan satu lagi, cikgu juga terlibat dalam aktiviti menganjur dan juga mengelahirkan program berbentuk motivasi. Betul. Dan kongsikan juga itu bersama dengan kami, insyaAllah. Saya terpanggil untuk, saya memang aktif dalam bidang dengan social work ni kan, kerja-kerja komuniti ni. Jadi saya fokus kepada, selalunya kalau pelajar, saya akan fokus pada pelajar yang tercicir. Kalau orang tanya saya, kadang bila kita minta dana, orang kata kenapa pilih pelajar tercicir? Sebab pelajar yang berkebolehan, ramai orang dah tolong. Tapi macam mana nak jadikan pelajar yang tercicir ini sebagai seorang insan yang berjaya? Sebab kadang ada manusia, ada remaja yang tak suka belajar. Tapi kita tahu dia ada kemampuan yang lain yang kita perlu bina. So kita akan koreklah benda tu melalui medium seni. Mana contohnya kita ada teater game untuk membina mereka, keyakinan diri mereka, rasa tanggungjawab, kerjasama, dan kita akan, orang kata, korek dia punya kemahiran bahagian mana. Kalau dia suka muzik, bagaimana cara nak belajar muzik. Kalau dia suka bidang yang lain, bidang kemahiran yang lain, kita akan salurkanlah. Benda-benda macam tu. Maknanya kebolehan tu ada, cumanya tak digalap lagi. Tak digalap sebab masyarakat kita memandang orang yang akademiknya A, orang yang baik, orang yang bagus, orang yang berjaya. Sebenarnya ada orang yang tak ada akademik pun boleh berjaya. Betul-betul. Insya-Allah. Saya akan pegang kata-kata. Dan masya-Allah, terima kasih sekali lagi kerana sudi bersama dengan kami. Alhamdulillah. Dalam segmen inspirasi, memang sungguh-sungguh terinspirasi dan pasti lepas ni nak buat appointment ni. Boleh, insya-Allah. Insya-Allah. Pembentukan sesebuah keluarga Islam adalah bertitik tolak daripada sebuah perkahwinan. Islam juga telah menggariskan panduan yang jelas mengenai perkahwinan dari segi fizikal maupun spiritual. Jadi, jom kita bersama dengan wartawan lokasi untuk Fal Sulit minggu ini. Menurut laporan statistik perkahwinan dan penceraian Malaysia 2020, kes penceraian di Malaysia meningkat sebanyak 12%. 80% daripada jumlah itu merupakan individu yang beragama Muslim, manakala 20% selebihnya merupakan individu muda yang berkahwin awal. Mengikut agama Islam, tidak salah untuk individu berkahwin awal, namun harus diingat ianya bukanlah satu trend yang perlu diikuti. Untuk mengetahui kes perkongsian kita dengan lebih lanjut, mari kita saksikan. Saya Amanda. Saya berusia 24 tahun. Saya kenal suami ketika kami
masih bersekolah di Sekolah Menengah di Selatan Tanah Air. Saya bercinta lebih kurang 2 tahun dan saya ambil keputusan untuk berkahwin di usia yang muda ketika itu. Ketika saya berusia 18, manakala suami 19 tahun. Di awal perkahwinan, semuanya nampak indah. Tapi bila saya dah berkahwin dan diberikan rezeki anak awal pula, saya rasa macam terbeban dengan perkahwinan ni. Sebab tambahan pula saya lihat kawan-kawan saya di usia yang masih muda, masing-masing happy, enjoy, tak fikir apa-apa pasal tanggungjawab. Macam saya terpaksa fikir untuk menjaga anak, untuk menjaga suami. Jadi saya rasa macam saya berperang dengan perasaan sendiri. Saya mula rasa kadang-kadang melepaskan kemarahan tu pada anak. Sedangkan saya tahu anak saya tak bersalah. Jadi saya mula rasa macam perkahwinan ni adalah sesuatu yang tak betul sebenarnya. Sama ada sebab usia saya ataupun saya sendiri pun tak pasti. Jadi saya selalu fikir, patutkah saya teruskan perkahwinan ni atau saya buat haluan sendiri. Okey, baiklah Ustaz. Kita tahu sekarang musim trend kahwin awal. Jadi adakah kahwin muda ni menjadi satu trend pada masa kini dalam statistik dijawi? Okey, berdasarkan maklumat yang saya terima, bila sebut perkahwinan muda ni kena dilihat umur dia berapa. Mungkin yang you sebutkan umur 18 tahun ke bawah. 18 ke bawah. Berdasarkan kepada Akta Undang-Undang Keluarga di wilayah persekutuan, bila lelaki berumur 18 tahun ke bawah dan perempuan berusia 16 tahun ke bawah yang ingin nikah perlu mendapatkan kebenaran daripada mahkamah sebab mereka dikira bawah umur. Dan kalaulah umur ini dijadikan sebagai angka dia, jumlah perkahwinan di bawah umur ini tidaklah ramai sangat. Jadi mereka ni perlu untuk bersedia dan keluarga kedua-dua belah pihak dia perlu juga memberikan pendedahan dan maklumat kepada anak yang ingin berkahwin dan juga kepada bakal menantu dia ataupun apabila telah berkahwin telah menjadi menantu dia juga mungkin perlukan nasihat dan juga bimbingan sebab mereka ni masih lagi muda dan kemungkinan belum ada pengalaman ataupun mungkin daripada sudut yang lain mungkin pendapatan juga belum kuat, belum tetap ataupun sebagainya. Okey, baiklah Ustaz. Kalau kita ada satu kes di mana pasangan ini telah berkahwin di usia yang muda, namun setelah berkahwin banyak pula onak duri kehidupan ni, rasa macam tak mampulah dengan anak lagi contohnya. Jadi pasangan ini ragu-ragu nak teruskan perkahwinan ini ataupun nak stop di sini je. Macam mana Ustaz? Menurut pandangan Ustaz, mungkin Ustaz boleh bagi kongsikan pendapat? Okey, nasihat saya kepada pasangan tersebut ataupun mungkin salah seorang merasa keperitan dalam berkahwin dan mungkin dia telah pun menyuarakan apa yang perlu dibuat. Pada saya lah, saya nasihatkan agar salah seorang ataupun kedua-dua pasangan ini perlu pergi ke Jabatan Agama Islam di mana mereka bermastautin. Maksudnya kalau di peringkat persekutuan ni ada satu bahagian di bawah JAKIM, bahagian keluarga dan komuniti, di mana ini menjadi satu bahagian yang menyelaras pelaksanaan khusus perkahwinan di Jabatan Agama Islam seluruh Malaysia. Juga akan menangani isu-isu berkaitan dengan kes ini melalui sesi-sesi kaunseling ataupun sebagainya. Begitu juga kalau di Jabatan Agama Islam di seluruh negara, mereka ini juga akan melihat apabila ada aduan kepada mereka. Jadi saya nasihatkan agar mereka ini yang berdepan dengan isu rumah tangga, bahkan yang berusia 18 tahun ke bawah adalah satu usia yang cukup muda, jangan putus asa. Yang kedua ialah cari jabatan yang boleh membantu, kerana Jabatan Agama Islam juga mempunyai kaunselor-kaunselor yang bertauliah ataupun ada juga pihak
kementerian macam Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat juga mempunyai kaunselor yang bertauliah. Dan jangan sesekali pasangan ini cuba untuk mendapatkan nasihat daripada orang luar ataupun cuba memasukkan dalam media sosial mereka dan pasti ini akan mengeruhkan lagi keadaan. Biarlah pergi kepada jabatan ataupun pihak-pihak yang mempunyai autoriti untuk menyelesaikan masalah rumah tangga. Okey, baiklah Ustaz, bagi pasangan yang ingin berkahwin muda di luar sana, boleh Ustaz sharekan tips apakah yang perlu persediaan kepada pasangan tersebut? Bagi pasangan yang ingin berkahwin, yang perlu mempunyai, yang pertama ialah dia perlu bersedia. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah, jadikan bagi kamu isteri berjenis kamu sendiri untuk kamu merasa selesa. Litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum, dijadikan bagi kedua-duanya perasaan kasih sayang dan belas kasihan. Jadi daripada sudut ini, yang pertama pasangan itu ataupun kedua-duanya perlu mengetahui apa tanggungjawab dalam sebuah perkahwinan. Yang kedua, niatnya mestilah niat yang betul. Yang ketiga, perlulah mempunyai kemampuan. Kalaulah lelaki, sepatutnya dia mempunyai keupayaan daripada sudut pendapatan, sebab dia kena menampung isteri dan bukan setakat menampung diri dia sendiri. Jangan pula silap kata income suami hanya untuk suami. Tidak. Sebab itulah seorang lelaki perlu faham bahawa apabila dia nikah, dia kena tanggung keseluruhan pembelanjaan rumah tangga. Walaupun mungkin isteri dia bekerja, ada income, dia tidak boleh mengikut suka hati dia untuk menggunakan pendapatan isteri dia. Itu yang pertama, pendapatan. Dan yang keempat, dia perlu memahami tentang kemahiran dalam mengurus rumah tangga. Sebab perkara ini telah pun dijelaskan dalam sesi-sesi khusus perkahwinan yang dianjurkan oleh negeri-negeri yang diselaras oleh pihak JAKIM melalui bahagian keluarga, komuniti dan masyarakat sendiri. Dan kita lihat bahawa ianya telah pun didedahkan. Jadi, tapi kemungkinan ada juga calon-calon ni yang tidak menghayati isi kandungan khusus, sehingga apabila mereka tidak bersedia, berlakulah masalah yang sepatutnya. Dan yang berikutnya juga, dia perlu berusaha untuk menjaga rumah tangga tu menjadi bahagia. Pertama, kena saling menyintai, keep loving. Kedua, kena saling menjagai, keep caring. Ketiga, kena saling memberi, keep giving. Dan dia perlu saling memahami, keep understanding. Dan kita juga perlu saling menjagai, keep caring. Saling menjagai antara satu sama lain. Kalau tengah bercinta, tiap hari mesej. Tapi apabila lepas kahwin, adakah tanggungjawab itu berubah kan? Jadi kena tanyalah kalau sampai ke tempat kerja, tanya isteri tengah buat apa, dah sarapan atau belum. Jangan hanya bercinta saja. Dan yang terakhir, perlu ada saling memaafi. Keep forgiving. Mana 6 elemen ini kalau ada dalam rumah tangga, saya cukup yakin forever and ever akan bahagia til jannah, insyaAllah. InsyaAllah, okey. Terima kasih Ustaz di atas perkongsian sebentar tadi. Baiklah, setiap pasangan yang ingin berkahwin perlulah bersedia sebelum mendirikan rumah tangga, kerana onak duri pelayaran cinta semestinya dihampari bunga yang mewangi, namun terkadang ada duri yang tertancap. Teruskan bersama kami dalam Soleha. Islam menganjurkan kesederhanaan dalam kehidupan. Begitu juga dalam pemilihan makanan. Elakkan pembaziran kerana pembaziran itu adalah amalan syaitan. Jadi, apa yang ingin kami kongsikan dalam segmen Cantik di Mata? Jom saksikan. Bikin. Mau sampai. Lambatnya. Nah, aku beli barangnya. Aku dah kebulu ni tu tak? Mak, Sebelah aku pagi makan pagi ke apa kau ni? Alah, kau ni sikit je ni. Tak, masalahnya baru 7.30 kot. Ni kuih yang kau cakap sedap kan? Memang. Kau tak payahlah, Kau tak payahlah nak mengambil hati aku ke apa ke. Alah, aku lapar ni. Berapa jenis kuih kau ni pagi-pagi? 3. Nasi. Aku dah beli mihun dekat kau kan? Kan aku dah call tadi. Tak apa. Tengok ni, kan lain-lain ni mihun. Ni kuih ketayap.
Okey. Seram pula aku dengan kau ni. Kau kurus. Makan ke main? Banyaknya membela kat apa ni? Okey, tak apa. Silakan. Aku nak tengok kau habiskan semua benda ni. Jangan membazir. Kau nak nanti kau bagi tahu Tak apa. Semua ada. Aku yang ni pun tak habis lagi makan. Tak apa. Bagus baca doa. Tapi membazirnya tak tahu nak cakap apa kan. Sedap je. Memang Kasih. Apa benar Apa? Kau dah tak habis kan sebenarnya semua benda ni, mihun apa benda ni. Itulah. Aku ni bukan nak membebel. Sedap sangat. Sedap kau makan semua benda ni. Daripada kau membazir macam ni, kau beli banyak. Lepas tu kau bagi dekat Pak Gad tu. Dah jadi sedekah kan? Tak, tadi aku lapar sangat, Kin. Aku tengok sedap. Karipap sedap. Ni hijau terang menyala-nyala. Ini pun sama. Memanglah terang menyala. Lepas tu sekarang ni jadi apa? Membazir. Lepas sekali kau buang je tu sampah kan? Tak ada. Ini semua benda ni kau simpan. Kau makan tengah hari nanti. Kau jangan nak membeli dah. Membazir. Tak ada. Ni simpan tengah hari. Itu tak. Sebab tu orang kata beli berpada-pada. Jangan ikut nafsu. Kau lah makan sikit sangat. Makan tu kan pembaziran nanti. Dah membazir pula semua benda ni. Tengah hari makan jangan beli apa-apa. Tak sedap lah makan dah sejuk. Sesungguhnya orang-orang yang boros itu adalah saudara-saudara syaitan. Sedang syaitan itu pula adalah makhluk yang sangat kufur kepada Tuhannya. Untuk wanita-wanita di luar sana, anda bukanlah pakaian yang boleh dipakai mahupun dibuang sesuka hati. Kerana anda adalah golongan terhormat yang memiliki haknya. Sekian Solehah, inspirasi wanita kontemporari.